Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, kami dari kumpulan 4E akan membentangkan esei sorotan literatur berkenaan tajuk kami, iaitu cabaran yang dihadapi oleh pelajar sewaktu menjalani pembelajaran secara atas talian semasa pandemik COVID-19 ini. Ahli kumpulan 4E terdiri daripada saya sendiri, Muhammad Risham Syahrudin, Muhammad Al-Amin Mustafa, Flora Janice Jacob, Nur Hikmah binti Idris, dan Siti Nur Afira binti Saran. Diharap video pembentangan ini dapat dipahami dan kami dapat mencapai matlamat kami, yaitu menerangkan sorotan literatur berkenaan tajuk kami. Pendahuluan, wabah COVID-19 memberi kesan kepada orang ramai dan berbagai sektor, terutamanya sektor pendidikan, seperti penutupan institusi pendidikan dan menyebabkan pembelajaran norma baru dilaksanakan, yaitu pembelajaran atas talian. Walau bagaimanapun, perubahan sistem pendidikan ini menyebabkan berbagai masalah dan cabaran kepada pelajar. Pertama, cabaran yang dihadapi oleh pelajar dalam pembelajaran atas talian semasa pandemik COVID-19 ialah berhadapan dengan cabaran kebolehcapaian internet. Ini terbukti berdasarkan kajian Nur Musfira 2021 yang menyatakan bahawa pelajar yang tinggal di luar bandar terpaksa mengalami isu capaian internet yang tidak kuat dan menyebabkan mereka tidak dapat untuk menyertai sesi pembelajaran semasa pandemik COVID-19. Dapatan ini juga bertepatan dengan kajian yang dilakukan oleh Asturi dan Februari 2019 bahawa capaian internet yang lemah akan menyebabkan pelajar sukar untuk memahami pelajaran yang disampaikan oleh pensyarah. Kerana sambungan internet yang lemah menyebabkan suara pengajar sukar untuk didengari atau sambungan internet boleh terputus ketika pembelajaran sedang berlangsung. Seterusnya, cabaran terhadap kesihatan mental pelajar semasa pembelajaran atas talian. Menurut Rahman dan Rosli 2021, pelajar menghadapi gangguan kesihatan seperti gangguan mental disebabkan oleh pergerakan fizikal yang terbatas, kerana mereka terpaksa menyesuaikan diri dengan keadaan, menyebabkan mereka hilang semangat untuk meneruskan pembelajaran. Manakala menurut Gillette Swan 2017, pembelajaran atas talian menyebabkan tekanan, kemurungan dan kekecewaan terhadap diri sendiri disebabkan kekurangan interaksi dengan rakan sebaya menyebabkan mereka tidak dapat mengeluarkan emosi. Seterusnya, Daniel 2020, pembelajaran menyebabkan kemurungan disebabkan oleh perubahan pembelajaran yang tidak dijangka dan disebabkan oleh kenaikan kes bully cyber, iaitu keganasan dan eksploitasi dalam talian dan isu psikologi lain yang disebabkan semasa pembelajaran dalam talian. Akhir sekali, menurut Amit Mohan 2020, berlakunya sindrom DES, Digital Eye Syndrome, dalam kalangan pelajar akibat terlalu menggunakan gadget. Seterusnya, pelajar menghadapi persekitaran pembelajaran yang tidak kondusif, di mana menurut Wong dan Fraser pada tahun 1996 telah menyatakan bahawa persekitaran pembelajaran adalah salah satu penentu utama dalam pembelajaran pelajar. Namun begitu, dalam menjalani pembelajaran secara atas talian pada pandemik ini telah membentuk satu persekitaran pembelajaran yang tidak kondusif. Hal ini dapat dilihat melalui kajian yang dijalankan oleh Mahathir Yahya dan Wardatul Hayat Adnan pada tahun 2021 yang menyatakan faktor cabaran ini biasanya berlaku kepada pelajar yang mempunyai latar belakang yang miskin. Selain itu juga, menurut Nur Musfira Muhammad pada tahun 2021 juga berpendapat bahawa pelajar akan sukar untuk memberi tumpuan ketika sesi pembelajaran dijalankan apabila pelajar ini mengalami suasana pembelajaran yang bising, ruang pembelajaran yang tidak sesuai, serta perlu berkongsi bilik bersama adik-beradik mereka sepanjang menjalani pembelajaran. Perkara ini secara tidak langsung akan menjadi satu cabaran kepada pelajar dalam menjalani pembelajaran atas talian dan akan mempengaruhi motivasi pelajar untuk belajar. Seterusnya adalah cabaran beban kewangan dalam membeli data internet dan gadget. Melalui kajian Saiful Azri pada tahun 2021, kekangan kewangan keluarga menjadi penyebab penurunan kehadiran pelajar secara atas talian. Ini kerana kewangan merupakan tolak utama dalam menentukan arah tuju masa kini. Tambahan pula sumber kewangan yang kukuh amat diperlukan dalam pengajaran dan pembelajaran secara atas talian. Manakala dalam kajian Mahathir dan Wardatul pada 2021 menyatakan kos pembelian internet menjadi satu cabaran oleh pelajar IPTA dalam menjalankan pembelajaran secara atas talian. Ditambah lagi dengan ketiadaan penyediaan Wi-Fi di kawasan mereka, menyebabkan mereka terpaksa menggunakan data sendiri untuk menghadiri kuliah. Cabaran yang terakhir adalah cabaran dalam membahagikan masa antara tugasan rumah dan tugasan pembelajaran. Seorang pelajar yang menjalani pembelajaran atas talian di rumah mempunyai tanggungjawab yang berganda, iaitu melakukan tugasan pelajaran dan tugasan rumah. Dengan hal ini, yang menjadi cabaran bagi pelajar tersebut adalah dalam mengatur masa antara belajar dan tugasan luar pembelajaran. Menurut Mahathir Yahya juga, cabaran ini akan mengganggu keberkesanan dan kefahaman pembelajaran bagi seorang pelajar kerana fokus mereka terbahagi kepada beberapa hal.
Contoh tugasan yang dilakukan oleh seorang pelajar di rumah yang mampu mengganggu fokus dan masa adalah keluarga meminta tolong dalam mencari duit seperti meniaga. Dalam hal ini, ibu bapa berperanan penting membantu dan memahami anak-anak ketika menjalani pembelajaran atas talian. Kesimpulannya, kita perlu mengambil berat terhadap cabaran yang dihadapi oleh pelajar sewaktu pembelajaran atas talian ekoran pandemik COVID-19. Oleh itu, semua pihak perlu mengambil tindakan yang sewajarnya agar dapat menangani cabaran yang dihadapi oleh pelajar. Ini merupakan antara rujukan yang telah kami gunakan dalam penghasilan tugasan ini. Sekian dan terima kasih, itu sahaja daripada kumpulan kami.